Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaAllah hari ini kita akan sambung semula sesi PDPR kita bagi subjek ibadah. Jadi semua boleh bawa keluar buku teks ibadah tahun 4. Okay, sebelum ni kita dah habiskan penerangan secara panjang lebar untuk rukun-rukun solat. Kita dah habis dah. Kita dah habis dah daripada niat, memula daripada berdiri tegak, sambung kepada niat sampailah yang terakhir iaitu tertib. Kita dah habiskan. Jadi hari ini kita akan fokus kepada lafaz niat solat dan juga perkara-perkara sunat di dalam solat. Okey, baik. Sama-sama kita baca. Okey, lafaz niat solat pada muka surat 30. Okey, sama-sama kita baca lafaz niat solat fardu. Okey, yang pertama subuh. Okay, sama-sama kita baca. Usalli fardhas subhi raka'ataini lillahi ta'ala. Okay, maksudnya sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okay, baik. Yang zuhur pula. Usalli fardhaz zuhri arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Maksud dia, sahaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Yang ni selalu jangan ustazah-ustazah kamu kan tegur. Jangan fardu zuhri, jangan fardu subhi, fardhas zuhri, fardhas subhi, fardha. Dia baris atas, bukan baris depan. Bukan fardu, fardha. Baris atas. Kita sambung lagi asar. Usalli fardal asri arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Maksud dia sahaja aku solat fardu asar 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okey, baik. Seterusnya maghrib. Usalli fardal maghribi thalatha raka'atin lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu maghrib 3 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, Isya. Usalli fardal isya'i arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Maksud dia, sahaja aku solat fardu isya' 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Jadi, semua ni wajib dihafal. Kalau tidak, macam mana kamu nak solat? Sebabnya, niat ni, lafaz niat ini perlulah dibaca ketika hendak mendirikan solat. Dan dibaca di mulut dan dilintaskan di hati. Lintasan di hati itu wajib. Yang lafaz ni sunat. Dalam mazhab kita sunat. Jadi sebelum kita nak angkat takbir tu, lafazlah usolli fardhaz zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Okay, kemudian angkat takbir. Ketika angkat takbir tu, lintaskan aku nak solat zuhur. Kemudian teruskan solat. Okey, baik. Kita teruskan kepada muka surat 31. Okey, muka surat 31. Okey, perkara-perkara sunat dalam solat. Perkara-perkara sunat dalam solat. Okey, sama-sama kita baca perenggan yang pertama pada muka surat 31. Terdapat beberapa perkara sunat yang jika dilakukan ketika di dalam solat akan diberi pahala, tetapi tidak pula berdosa jika ditinggalkan. Okey, sunat ini terbahagi kepada 2. Dalam solat fardu ada dua jenis solat. Ada dua jenis sunat. Yang mana kalau kita lakukan, maka kita akan dapat pahala. Dan kalau kita tidak lakukan, solat tu tak adalah tak sah, masih sah. Cumanya kuranglah sikit pahalanya. Okey, baik. Jenis sunat yang pertama di dalam solat fardu, yang pertama adalah sunat hayat. Dan sunat yang kedua dalam solat fardu adalah sunat ab'ad. Sunat hayat dan juga sunat ab'ad. Yang ini awak kena ingat ni. Hayat dengan ab'ad. Hayat dengan ab'ad. Okey, kita tengok yang pertama dahulu, sunat hayat. Okey. Dekat bawah ni dia ada penerangan dia. Okey, sama-sama kita baca. Okey, yang pertama sunat hayat. Sunat hayat tu apa? Okey, sama-sama kita baca. Sunat hayat adalah sunat yang dituntut dan
jika ditinggalkan tidak mendapat dosa atau membatalkan solat. Sunat hayat ini adalah perkara yang sangat dituntut yang kita lakukan di dalam solat. Tetapi kalau ditinggalkan tidak akan membatalkan solat. Ustaz lupa suruh kamu letakkan baris hayat ni macam mana. Ha bulat ni barisnya atas. Selepas dia ya tu barisnya mati. Okey. Hamzah ini barisnya atas. Ta marbutah ni mati. Hayat. Sunat hayat. Sunat hayat ni macam tadilah Ustaz kata, perkara yang perlu kita, yang dituntut, yang sangat-sangat dituntut untuk kita lakukan dalam solat. Tetapi kalau kita tinggalkan, maka tidak berdosa dan tidak juga membatalkan solat tersebut. Solat kita, solat fardu yang kita buat itu masih sah. Okey, baik. Yang pertama, mengangkat contoh-contoh sunat hayat yang ada dalam solat fardu. Okey, yang pertama, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika hendak rukuk, ketika i'tidal dan ketika bangun pada rakaat kedua. Mengangkat tangan ni ketika takbiratul ihram dan juga takbiratul intiqal. Takbir memang macam ni, angkat tangan macam ni. Okey, kalau kita buat, kita akan dapat sunat hayat. Kalau sebutan Allahu Akbar ni kita wajib sebut, kita wajib keluarkan suara. Tetapi kalau kita angkat tangan, kita akan dapat pahala lebih lah. Akan mendapat pahala sunat hayat. Okey, baik. Yang kedua, meletakkan tangan di bawah dada dengan tangan kanan berada di atas tangan kiri. Letakkan tangan macam ni. Macam ni. Ini sunat hayat ni. Kita buat dapat pahala lebih. Orang selalunya mestilah nak pahala lebih, betul tak? Antara donat, macam Ustaz selalu cakap, antara donat yang kosong dengan donat yang ada macam-macam, ada coklat, ada manik-manik tu, mana satu awak pilih? Mestilah awak pilih yang ini. Jarang orang nak pilih yang kosong. Macam solat lah. Perkara sunat, kita mestilah nak pahala lebih. Takkanlah nak pahala kurang, betul tak? Jadi perlulah buat mengangkat tangan ketika takbir dan juga meletakkan tangan di perut, di dada atau perut lah, ketika solat. Okey, baik. Yang ketiga. Okey, apakah perkara sunat hayat yang ketiga? Yang ketiga adalah membaca doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi doa iftitah ni Ustaz cari kamu dah hafal. Kalau tak hafal lagi tak apa, nanti Ustaz akan tasmik. Okey, yang ini perlulah hafal dan perlulah dibaca di dalam solat fardu. Sebabnya ini adalah sunat hayat. Dalam solat sunat pun perlulah baca. Maknanya kita akan dapat pahala yang lebih. Yang inilah awak selalu keliru kan, kita selalu keliru. Minal musyrikin dengan minal muslimin. Ingat, musyrikin dahulu barulah muslimin. Okey, baik. Kita teruskan lagi. Nombor 4, membaca surah pilihan di rakaat pertama dan kedua selepas membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ni, membaca surah Al-Fatihah adalah rukun. Jadi lepas dah habis surah Al-Fatihah, kita disunatkan, sunat hayat, untuk baca surah pilihan. Apa-apa surah sebagai surah kedua dalam satu rakaat. Jadi membaca surah pilihan itu merupakan sunat hayat, sunat yang dituntut. Dan kalau tak ditinggalkan tidak batal solat lah. Cumanya pahala dia kurang lah. Okey, baik. Yang kelima, melafazkan amin setelah selesai membaca surah Al-Fatihah. Setelah membaca dah habis kan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Lafaz amin ini adalah sunat hayat. Yang keenam, membaca tasbih ketika rukuk. Kan kita ada baca tasbih ketika rukuk. Ketika kita sedang rukuk, yang ini ada bacaan dia. Bacaan itulah ketika rukuk yang ini
ketika kita sedang rukuk, ada bacaan dia. Bacaan itulah kita panggil sebagai sunat hayat. Apa dia? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu bacaan tasbih itu adalah sunat hayat. Yang ketujuh, membaca tasbih ketika sujud. Ketika sujud pun kita ada buat bacaan kan? Ada tasbihnya. Kita sedang sujud. Ada bacaan tasbihnya. Jadi bacaan tasbih ketika sujud merupakan sunat hayat. Yang ke-8, membaca tasbih ketika i'tidal. I'tidal apa? I'tidal kita bangun semula, kita berdiri semula setelah kita rukuk. Apa dia? Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal ham. Itu adalah bacaan tasbih ketika kita i'tidal. Itu pun sunat hayat. Okey, baik. Yang ke-9, duduk iftirash pada semua duduk. Alhamdulillah. Duduk iftirash. Okey. Sama-sama duduk iftirash pada semua duduk, iaitu duduk di atas buku lali kaki kiri. Bulatkan iftirash. Okey. So, duduk iftirash ni macam mana? Duduk iftirash ini macam ini. Okey, dia lebih kurang macam duduk solat, duduk tahiyat akhir. Cumanya kalau duduk tahiyat akhir, punggung kamu di atas sajadah, di atas lantai. Tetapi kalau iftirash ni, kaki kiri kamu. Di punggung ini kita letakkan di atas kaki kiri. Macam ni. Ini kaki kiri kamu. Okay, ini kaki kiri kamu. Yang ini kaki kanan kamu. Betul tak? Ini kaki kanan kamu. Yang ini punggung kamu. Okay, punggung ini kita letakkan di atas kaki kiri. Itu yang kita panggil sebagai duduk iftirash. Dan kaki kanan ini, ibu jari tu, jari-jari kaki tu kamu lipatkan macam ni. Ini tumit ni. Yang Ustaz lukis ni, ini tumit. Ini tumit. Yang ini buku lali ni. Yang ni buku lali. Ini buku lali. Ini jari. Jari-jari kaki. Kamu lipatkan sampai ke perut kaki. Ini kita panggil sebagai duduk iftirash. Sebelah kanan ni. Sebelah kiri ni kita letakkan punggung di atasnya. Itu kita panggil sebagai duduk iftirash. Duduk iftirash itu adalah sunat hayat. Sunat yang sangat dituntut, tetapi kalau tak buat tidak membatalkan solat. Baik, yang terakhir, berpaling ke kanan ketika salam pertama dan ke kiri semasa salam kedua. Ketika kita memberikan salam, paling ke kanan dan ke kiri itu merupakan sunat hayat. Kalau kita bagi salam tak pandang kiri kanan pun tak apa. Masih sah, cumanya macam Ustaz kata tadi, pahala kurang. Pahala kurang. Ustaz selalu kata kan, donat kosong dengan donat yang ada coklat atas dia, mana satu kamu pilih? Mestilah donat yang ada coklat. Jadi buatlah, walaupun tak membatalkan solat kamu, tetapi sunat hayat ini perlulah kita buat untuk mencantikkan lagi solat kita. Ada info dekat bawah ni, kita baca sikit. Info dari Anas katanya, Nabi menunda solat Isyak hingga 1/2 malam, barulah baginda solat. Kemudian baginda bersabda, orang lain telah solat dan mereka telah tidur. Adapun kamu sama juga seperti dalam solat selama kamu menanti-nantikan solat itu. Hadis Bukhari. Yang ni Ustaz tak tahu nak syarah macam mana, tak apa, kita baca saja. Okey. Untuk itu saja untuk hari ini. Sunat ab'ad ini kita akan masuk, dan juga sujud sahwi. Nanti kita akan belajar tentang sunat ab'ad dan juga sujud sahwi pada sesi yang akan datang, insya-Allah. Okey. Jadi untuk kerja rumah kamu, kerja rumah kamu boleh buka buku latihan ibadah, buka muka surat 28. Muka surat 28 ni disuruh apa? Disuruh nomborkan mengikut turutan yang betul. Kamu kena nomborkan. Ni rukun solat ni perlu nomborkan mengikut turutan. Mana nak tengok? Pada buku teks muka surat. Muka surat 24 sampailah muka surat 29. Yang kita dah belajar dah sebelum ni. Jadi nomborkan.
Nomborkan saja. Tengok pada tajuk besar dia. Tengok pada tajuk besar dia. Berdiri tegak yang pertama, kedua niat, ketiga takbiratul ihram. Kalau malas sangat lagi nak selak buku, boleh terus buka muka surat 23. Dia terus dalam jadual. Pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Nomborkan sahaja. Dan seterusnya muka surat 29 dan juga 30. Kamu semua kena tuliskan lafaz niat dan juga maksudnya. Setiap waktu solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, semuanya perlu ditulis. Mana nak rujuk? Rujuk pada muka surat 30 buku teks ibadah. Yang ni kita baca tadi. Lafaz niat dan juga maksud dia. Tulis pada setiap kotak yang telah disediakan. Muka surat 29 dan 30 buku latihan. Okey, baik, itu saja untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.